So, bolehkah kalau kita teruskan terus untuk 4 perkara yang perlu dibuat selepas pendaftaran syarikat? Boleh. So, untuk pendaftaran syarikat atau baru ni, pengarah syarikat dibenarkan untuk mendaftarkan sendiri syarikat beliau. So, macam mana nak buat tu? Kita pergi ke SSM untuk registerkan secara online MyCo ID. So, bila dia dapat account online MyCo ID, dah thumbprint semua, boleh registerkan. Tapi dalam masa 30 hari daripada tarikh penubuhan syarikat tersebut, dia perlu melantik setiausaha syarikat untuk menguruskan urusan dokumen-dokumen berkanun di dalam syarikat lah. So kalau nak memudahkan lagi, sebenarnya tak nak memeningkan lagi, terus je datang jumpa setiausaha syarikat untuk daripada penubuhan daripada syarikat sehinggalah pengurusan dokumen-dokumen berkanun. So poin yang pertama adalah pengarah syarikat digalakkan untuk membuat first board meeting, iaitu mesyuarat pengarah pertama. So, selepas syarikat diperbadankan, digalakkan untuk mengadakan mesyuarat pengarah. Sebab apa saya kata digalakkan? Dia bukan diwajibkan lagi di bawah Akta Baru. Akta Lama diwajibkan. So, apa yang kita bincang dalam first board meeting ni adalah yang pertama, kita akan melantik pengerusi lembaga, itu chairman lah. Kalau apa-apa meeting selepas ni akan ada chairman lah yang digunakan. Tapi kalau ada perubahan akan dilantik untuk mesyuarat seterusnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menerima dan menyesuaikan perkara-perkara berkanun di dalam dokumen SSM. Sebabnya bila pengarah syarikat dah melantik, dah menubuhkan syarikat, dia ada beberapa dokumen-dokumen SSM yang perlu dia tahu. Dan juga apa lagi yang tarikh-tarikh yang penting yang perlu pengarah tahu dalam tu. So kita akan bincangkan di dalam first board meeting tersebut. So untuk dalam first board meeting dia akan diterangkan oleh setiausaha syarikat sijil perbadanan syarikat, section 14 iaitu dipanggil super form, kemudian constitution jika ada constitution, sebab sekarang tak diwajibkan lah constitution tu. Dulu diwajibkan dipanggil M&A kan. Kemudian komersil jika diperlukan komersil. Tapi komersil ni kami selalu galakkan adanya buat komersil sebab jabatan kerajaan, contohnya salah satunya pejabat tanah dia memerlukan lagi komersil tu. So kami galakkanlah untuk adakan komersil. Kemudian buku sijil-sijil saham ataupun register book, kemudian minutes book, yang tu pun pengarah syarikat perlu ambil tahu. So dokumen-dokumen berikut disimpan di dalam registered office, iaitu pejabat berdaftar, di mana pejabat berdaftar tu adalah selalunya diletakkan di office setiausaha syarikat lah. So kalau tak nak dokumen tu diletak di setiausaha syarikat punya company, tak ada masalah, boleh juga. Tapi kami takut akan hilang lah. So dinasihati untuk diletakkan di pejabat berdaftar setiausaha syarikat. Kemudian dalam first board meeting tu juga, dia akan menentukan tarikh perakaunan. Tarikh perakaunan ni dalam masa 18 bulan daripada tarikh penubuhan syarikat perlu ditetapkan tarikh perakaunan. So tarikh perakaunan ni kita akan letakkan di dalam, akan ditentukan di dalam minutes first board meeting tu juga. Kemudian dalam masa sama kita akan melantik juru audit. Okey, lantik juru audit dalam first board meeting ni dia sama ada boleh dilantik pada first board meeting ataupun bila-bila masa dalam masa 18 bulan tu. Tapi disarankan untuk melantik terus pada first board meeting pertama. So dari situ auditor akan tahu dan dia akan dapat concern lah daripada company dan juga pengarah syarikat. Kemudian kita akan membincangkan struktur organisasi dan pengurusan syarikat di dalam company tersebut. So dalam sebagai pengarah syarikat, dia perlu tahulah dan dia perlu kongsi bersama pengarah syarikat yang lain apa strategi diorang untuk memulakan syarikat tersebut. Okey, seterusnya kita ke poin kedua lah, iaitu pembukaan akaun syarikat. Kemudian selepas pembukaan akaun syarikat, selepas penubuhan syarikat, kita akan preparekan dokumen. Kita tu masuk setiausaha syarikat lah, akan menasihati pengarah untuk membuat pembukaan syarikat, pembukaan akaun bank syarikat. So bank tak kisahlah di mana-mana pun, sebab yang penting adalah bank di cawangan yang terdekat dengan pejabat syarikat tersebut. Sebab apa? Selalunya akaun bank dia akan memudahkan lagi urusan dengan pengarah syarikat dan kita akan membina satu relationship dengan officer-officer bank. So tak kisahlah nak buat dekat CMB ke, Maybank ke, RHB ke, tak kisah di mana-mana. Tapi dokumen-dokumen tersebut akan disediakan oleh setiausaha syarikat.
So bagi tahu je dekat syarikat untuk buka akaun di mana, cawangan mana, dan juga siapa dia punya authorized person check. So daripada situ kita akan dapatkan keluarkan resolusi lah untuk diberikan kepada pegawai bank. Tapi setiap resolusi dan dokumen syarikat perlu di-certified true copy. So CTC tu adalah dipanggil certified true copy. CTC tu apa benda? Dia kena, saya tunjuk dekat sini dia kena dapatkan CHOP macam ni. Nampak tak? Okay. So CHOP ni, nampak So CHOP ni perlu diletakkan di setiap dokumen-dokumen berkanun untuk dihantar ke pegawai bank. So kalau tak ada CHOP ni tak dapatlah dia nak buka akaun bank syarikat. So seterusnya, sebelum saya lupa, tadi masa first board meeting, kita boleh waktu tu bincang juga nak buka akaun bank syarikat di mana. So kita includekan sekali dalam minit first board meeting tu, tak ada masalah pun. So senanglah pengarah dari satu syarikat untuk berbincang detail-detail yang diperlukan untuk pembukaan akaun syarikat. Dalam masa yang sama, tadi dalam first board meeting, saya tertinggal mana kita boleh dapatkan advice daripada syarikat untuk dapatkan tax agent, iaitu waktu 3 bulan daripada beroperasinya syarikat, dia perlu menghantar borang CP204. So di CP204 ni adalah borang anggaran cukai yang perlu dibayar oleh syarikat. Dia hanya anggaran sahaja. So contohlah kalau saya bagi contoh, syarikat ABC Sdn Bhd. Dia ditubuhkan contohnya pada tarikh 25 Februari 2020. Tapi dia mula beroperasi pada 1 hari bulan 4 2020. So kita anggarkan untuk akaun pertama dalam 31 bulan 12 lah 2021 contohnya. So selewat-lewatnya untuk menghantar borang anggaran CP204 adalah 30 hari bulan 6 2021 lah. Sebab kita kira daripada tarikh beroperasi, bukan tarikh daripada penubuhan syarikat. Okey, kemudian kita boleh mungkin ke poin nombor 3, Cik Nik. Okey, untuk daftar lesen berkaitan dengan bisnes. Apa lesen-lesen yang berkaitan dengan bisnes anda? Contohnya, kalau perniagaan tu melibatkan kontraktor, so company tersebut perlu mendapatkan lesen CIDB lah. CIDB tu Construction Industry Development Board. So kena dapatkan CIDB tu. Tapi kalau perniagaan tu melibatkan macam pembekalan kepada pihak kerajaan. So kalau nak perniagaan tu melibatkan pembekalan pihak kerajaan, dia perlu mendaftar lesen MOF, Ministry of Finance. So selain daripada itu juga lesen-lesen yang berkaitan, contohnya lesen dengan pihak-pihak berkuasa tempatan. So itu pun antara lesen-lesen yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan lah. Okay. So kita boleh ke nombor 4. Nombor 4 adalah perjanjian-perjanjian bisnes. Yang ni Cik Nik boleh terangkanlah lagi. So saya secara general je dulu. Perjanjian bisnes ni apa? Dia melibatkan perjanjian antara sewa beli bangunan, perniagaan. Ataupun perjanjian melibatkan antara pekerja dan juga staff, pekerja dan juga majikan. Kemudian antara pemegang saham pun digalakkan sebab digalakkan adanya perjanjian. Kalau kita kata pemegang saham punya perjanjian ni, saya selalu serahkan kepada Cik Nik lah. Sebab dia je lebih pakar. Dia akan menasihati pemegang-pemegang saham ni kenapa pentingnya perjanjian pemegang saham tersebut. Selain pemegang saham juga perjanjian antara employee, majikan. Baik. Kita terputus ke? Pasal Amira tak bergerak. Kalau apa-apa meeting selepas ni akan ada chairman. Okey. Yang tak bergerak ni Amira. Baik. Sementara kita tunggu. Amira hilang. Okey, dah ada dah. Okey dah. Itulah line tak okey pula tiba-tiba. Minta maaf.
Ingat Okey, tadi saya sampai mana tadi? perjanjian shareholders agreement. Okey. Tadi macam saya cakap lah, antara pemegang saham, contohlah pemegang saham dia selalunya tak nak pun involve dalam dalam urusan-urusan perniagaan harian. So dia kena tahu apa yang perlu dia dapat, apa yang diharapkan daripada pengarah syarikat. So benda tu perlu dia dalam perjanjian pemegang saham. Selain tu penting juga kontrak di antara majikan dan juga staff. So dekat sini teranglah, takut nanti ada isu yang report dekat perkeso ke apa semua dekat pejabat buruh. So elakkan benda-benda tu terjadi. Perlunya lantik peguam komersial macam Cik Nik Irman, sebabnya setiap syarikat saya galakkan, memang klien saya memang galakkan untuk dapatkan nasihat daripada peguam. Bukan sahaja satu syarikat, sebabnya satu syarikat dia hanya limit kepada pengurusan dalam akta syarikat sahaja. Tapi kalau peguam dia meluas. So mungkin Cik Nik boleh terangkan kenapa pentingnya perjanjian pemegang saham dan juga perjanjian antara majikan dan staf, serta perjanjian selain daripada itu yang diperlukan dalam perniagaan. Okay. Sebelum tu saya just nak recap balik yang 4 perkara yang telah dikongsikan oleh Puan Siti Amira. First, kena ingat is board directors meeting. Secondly, pembukaan akaun syarikat. Ketiga, daftar lesen berkaitan dengan bisnes. Dan keempat, perjanjian bisnes. So saya just touch a bit yang Puan Siti cover on constitution. So perlembagaan syarikat ni mengikat pemegang-pemegang saham dan semua yang terlibat di dalam syarikat. So dulu orang kata M&A lah, Memorandum and Articles of Association. So sekarang ni constitution tak wajib. Tapi jika syarikat tak ada constitution, constitution syarikat akan berpandukan pada akta syarikat. Jadi bukan kata constitution tu tak ada, tapi you tak custom your constitution kepada syarikat anda, so anda guna akta syarikat. Jadi kepada yang mana yang terlibat, setua syarikat sekalilah kena faham that tak ada perlembagaan tak bermaksud perlembagaan tu tak ada. Semuanya kita kena berpandukan kepada akta syarikat. Dan komersil pun sama juga tak wajib, tetapi seperti yang dimaklumkan oleh Puan Siti, pejabat tanah masih perlukan. So perkara-perkara tu perlu dimaklumkan kepada setiausaha syarikat semasa pembukaan syarikat. Sama ada rasanya bisnes anda ni ada melibatkan hartanah ke tidak, jual beli hartanah ke. Kalau ada, kena ada komersil. Kalau jika anda buat trading yang tak melibatkan, maybe tak boleh buat. So perkara-perkara tu perlu diberitahu dan dibincangkan dengan setiausaha syarikat anda. So yang part yang saya banyak sikit boleh cakap ni adalah the last part lah, which is perjanjian bisnes. Jadi kerjasama saya dengan setiausaha syarikat, terutama sekali dengan Zahar Advisory Group, adalah kami membantu dari segi undang-undang. So Puan Siti akan tolong set up company, buat accounts, buat audit, buat tax, dan legal matters kita akan cuba bantu. So kepentingan terutama sekali perjanjian pemegang saham lah, which is shareholders agreement, adalah dia mengikat hubungan di antara shareholder syarikat. Kesilapan besar pemegang saham adalah bila tak ada perjanjian, tak ada exit strategy. That means tak boleh keluar. So kalau keluar, kebanyakan pengalaman saya lah, saya rasa positif pun banyak hadapi masalah ni. Bila salah satu shareholder nak keluar, dia nak ambil balik modal yang dia dah masukkan dalam syarikat. So benda tu tak boleh kalau tak dinyatakan dalam shareholders agreement. Because satu, itu modal, bukan dia bagi pinjam. So akan berlaku pergaduhan, perselisihan faham. Ada yang tak keluar-keluar dari syarikat tu pasal tak dapat balik duit modal dia. So company pun tak bergerak. So itu mendatangkan masalah kepada company secretary lah, Puan Siti yang akan pening nanti. So untuk memudahkan kerja Puan Siti dan company secretary dan untuk menjaga hubungan sesama partner lah. I mean, just because you tak boleh buat bisnes sama-sama, tak semestinya kena putus hubungan. So bila kita buat secara baik, kita keluar secara baik, insyaAllah
hubungan tu akan terjaga. Banyak sangat saya tengok dan saya rasa referral saya dapat daripada Puan Siti pun banyak, dah semakin banyak di mana 2 shareholder, 3 shareholder tak boleh bekerjasama, nak keluar tak boleh, nak tutup tak boleh pasal tak setuju macam mana nak berpisah. Bercerai tu macam mana nak bercerai lah. So perjanjian pemegang saham ni akan menyatakan cara-cara nak exit lah. Dan juga bukan tu saja, tanggungjawab shareholder. Kalau kata buat A lah. Jangan tiba-tiba dah buat A 2 tahun lagi nak buat B. Tu yang jadi gaduh. So obligasi, tanggungjawab dan liability akan dinyatakan dalam perjanjian pemegang saham. So saya rasa employee agreement hari itu isu besar lah because apa jadi bila berlaku COVID-19 ni banyak syarikat yang tak boleh bayar pekerja, kena berhentikan pekerja. So cara-cara dan tanggungjawab, so ada yang minta kerja work from home, ada yang saya dengar bila bos suruh work from home dia tak work from home. So sebenarnya PKP tu bukan cuti, dia sebenarnya tak boleh masuk kerja je. So ada yang menganggap PKP tu sebagai cuti. So bos kau pun tak nak, so buat kerja tak nak. So kalau ada perjanjian employee dengan staff, employee dia akan memudahkan, dan mesti tanggungjawab masing-masing semua clear lah. Nak berhentikan pun clear juga. So saya nak melayan komen. Boleh. Cik Muhammad Nafi, saya tak tahu ni soalan ke statement lesen-lesen yang berkaitan, contoh lesen majlis pembandaran. Saya rasa soalan dia kot. Dia mungkin nak dia confirm benda tu lah. Lesen-lesen yang berkaitan, contoh lesen, saya dah bagi contoh kot Encik ni. So lesen-lesen yang berkaitan perniagaan tu adalah contohnya lesen majlis pembandaran lah. Biasalah kalau kita sewa ni kan office, so dia perlukan lesen majlis pembandaran. So macam contoh kalau DBKL, contoh dekat office KL, so dia kena apply lah dekat DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemudian ada lagi lah komen tu. Kalau macam lesen ni, contoh lesen, katakan lesen majlis pembandaran tu, katakan ZIDB, MOF tu, siapa yang kira kerja siapa yang kena apply tu? That means business owner ke COSEC yang company, setiausaha syarikat yang tolong apply kan? Dia menjadi bonus lah kalau setiausaha syarikat tu yang apply kan. Selalunya macam kami akan offer terus ZAG sebab dia one stop center. So kami akan offerkan kepada pelanggan-pelanggan lah untuk daftar ke MOF CIDB dengan kami. So kalau ada sekretari yang tak ada sediakan perkhidmatan untuk pendaftaran lesen ni, dia boleh mendaftarkan sendiri juga di website online CIDB dan juga MOF. Tapi kalau perlukan guideline tak ada masalah pun, boleh di contact center terus dengan CIDB dan juga MOF lah. So kiranya pemilihan COSEC pun penting jugalah. COSEC setiausaha syarikat ni bukan kita, sebelum ni pun saya ingat setiausaha syarikat buat semua benda, tapi sebenarnya setiausaha syarikat yang saya kenal je yang buat semua, macam ZAG. Tapi ada yang setiausaha syarikat tak buat semua. So betul. Mungkin nasihat saya kepada pendengar, kalau yang mana yang nak buka syarikat Seremban Berhad tu, pastikan mereka adalah one stop center lah. Saya bukan kalau tak promo direct di ZAG pun, mungkin tanya dulu setiausaha syarikat sebelum buka. Buat account, buat audit, boleh apply lesen untuk saya ke tak. Kalau dia tak buat, then anda kena buat sendiri. Mungkin benda tu boleh buat sendirilah, tapi leceh kan. Dia sebab leceh, banyak documentation dan juga kalau tengok online dia pun dokumen, even detail-detail staff pun perlu dimasukkan. So agak merumitkan. Lebih baiklah pengarah syarikat fokus kepada perniagaan dan serahkan kerja-kerja rumit tu kepada company secretary ataupun staff sahaja. Kita ada satu soalan lagi daripada siapa ni, Puan Zian Aziz. Dia tanya, Puan Siti COSEC, apakah liability seorang company secretary? Antara saya nak cerita banyak. So contohlah kalau macam saya nak certified dokumen tu pun, masa mula-mula lah saya share sikit kan. Masa mula-mula saya jadi company secretary, banyak yang benda yang merisaukan. Contohnya kalau salah nasihat,
Kalau certified document ni tapi tak hantar ke bank, apa jadi? Ataupun dah certified hari ni tapi setahun kemudian baru ada klien yang hantar, itu normal lah company secretary akan mengalaminya. Liability seorang company secretary ni macam efek dia bila submission dokumen yang berkanun ni, dia memang melibatkan dokumen berkanun SSM. Sebab company secretary ni dia akan menjadi orang tengah lah antara pengarah syarikat dan juga SSM. So bila pengarah syarikat telah membuat satu keputusan di dalam meeting ataupun secara fizikal ataupun melalui writing, circular tu bersurat lah, diripaskan kepada pengarah syarikat, tak perlu buat physical meeting. So yang tu perlu dihantar, diinform, diberitahu, diserah simpan kepada SSM. So kalau tak serah simpan tu, dia akan jadi antara sama ada SSM dia akan menyalahkan company director ataupun menyalahkan company secretary. So dekat situ dia menjadi tanggungjawab pengarah syarikat untuk memastikan semua dokumen-dokumen berkanun up to date. Contohnya pengarah syarikat dibuang daripada dalam syarikat. Contohlah, saya bagi contoh, dibuang, removal of director. So benda tu kalau notice tak diberi dalam masa yang ditetapkan, kemudian physical meeting, voting semua tak follow apa yang telah ditetapkan dalam akta syarikat ataupun constitution, so akan itu akan menjadi macam SSM sama ada dia tak tahu sama ada itu menjadi kesalahan kepada pengarah, chairman ataupun kepada company secretary. So bila company director dan company secretary dia mempunyai perselisihan faham, susah nak sebut, perselisihan faham tu so nanti dia akan tak boleh nak ni lah, macam nak buat meeting pun susah sebabnya chairman dia kena bercollaborate dengan company secretary. So bila dia tak collaborate dengan betul, dia akan effect kepada submission SSM. SSM dia punya dokumen-dokumen, dia akan refer kepada dokumen berkanun yang berdaftar dengan SSM. Kalau tak ada, maksudnya tak valid. So dia akan salahkan secretary, yang di mana sekarang SSM dia membenarkan pengarah-pengarah syarikat untuk memberi macam report. Saya macam dia boleh report kepada SSM kalau company secretary ada membuat kesilapan ataupun apa yang dia buat ni tak sama dengan apa yang company secretary buat. So bolehlah report, tak ada masalah pun. Tapi selalunya company secretary berlesen, saya harapkanlah company secretary berlesen macam saya ni follow lah akta syarikat, kemudian advise pengarah syarikat dan juga pemegang saham mengikut akta syarikat yang telah ditetapkan. Okay, maybe saya just nak tambah pada soalan Puan Izian tu, pasal saya banyak dapat kes di mana setiausaha syarikat telah tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan syarikat tu ditutup ya. So macam Puan Siti kata, kerja setiausaha syarikat adalah untuk memfailkan dokumen-dokumen berkanun. So saya dapat 2-3 kes dah di mana director dah bagi dokumen kepada setiausaha syarikat tapi setiausaha syarikat tak file. So dalam 3-4 tahun tak file, SSM akan batalkan syarikat. Tengok-tengok syarikat dah dibatalkan. So itu adalah liability negligence oleh setiausaha syarikat. So pastikan setiausaha syarikat yang anda pilih seorang yang bertanggungjawab dan preferably saya prefer lah at least dia ada team lah. Setiausaha syarikat pun ada juga yang kerja seorang-seorang, bukan nak kata salah tapi when you work in a bigger team, lebih banyak manpower, lebih cepat kerja yang akan dilakukan. So saya rasa mungkin saya pun mungkin akan berkongsi satu sharing mengenai akibat syarikat yang telah dibatalkan pendaftaran dan apa yang perlu dibuatkan lah kerana itu melibatkan kerja setiausaha syarikat dan juga lawyer lah untuk hidupkan balik syarikat tu. Jadi saya harap soalan Puan Izian telah terjawab. Baik, okey. Kita dah di penghujung siaran kami. Puan Siti Nurmira ada nak tambah apa-apa tak, kata-kata akhir kepada pendengar-pendengar kami yang berminat nak buat seni bahad ke yang mana yang dah ada tapi masih terkapai-kapai kerana mungkin setiausaha syarikat mereka tak advise apa-apa ke, apa yang boleh
Puan Siti nasihatkan kepada mereka generally lah? Sebelum tu macam saya ingat salah satu inisiatif dalam penjana lah. Saya boleh sharekan yang kita boleh dapat rebate cukai pendapatan. Ya. Kalau you nak share tu, dan saya boleh sharekan soalan yang ditanya ni lah. Kongsikan inisiatif. Saya, pasal kita tak prepare untuk jawapan ni, so saya tak nak tekan, tapi kalau you dah nak ke arah situ bolehlah jawab. Dia. Bagus lah Amira. Okay. So Lalang tu saya share jugalah insentif yang diberi oleh kerajaan kepada syarikat dalam pelan merangsang ekonomi penjana tu. Bermula daripada 1 Julai sehingga Disember 2021, sesiapa penaga-penaga yang merancang untuk menubuhkan syarikat tu eloklah start daripada 1 Julai ni. 1 Julai sehingga Disember 2021 dia diberi rebat cukai pendapatan sehingga 20,000 setahun. So kat sini saya galakkan mana-mana yang penaga-penaga yang rasa macam tengah plan lah nak INCOP kan, maksudnya INCOP tu ditubuhkan untuk menubuhkan syarikat tu, boleh tunggu kot sehingga 1 Julai. So waktu tu akan dapat rebat cukai, tak ada masalah pun. Kalau nak tunggu kan boleh hold dulu kejap. Sementara mungkin ada yang running enterprise ke, bolehlah hold dulu. Kalau saya buka sebelum 1 Julai tak dapat dah benda tu? Tak dapat. Sayang. 3 tahun tu. Saya baru macam nak plan nak buka Sdn Bhd. Okay, saya tunggu 1 Julai. So 1 Julai ni dapat rebate cukai 20,000. Ya, betul. So ada juga tambahan lagi untuk company yang merger acquisition. So kat sini kalau ada company yang buat merger acquisition pun akan dapat rebate cukai juga yang sama. Acquisition tu nanti saya pun nak buat satu topik lain. Okay, boleh. Sekejap ya. So 1 Julai rebate cukai pun cukai dah. Okay. Menarik. Okay, jadi macam Puan Siti Amira kata, ini satu inisiatif oleh kerajaan untuk menggalakkan penubuhan syarikat. So kepada sole proprietor yang mana yang entiti dia enterprise atau perkongsian, inilah masa terbaik untuk anda bertukar kepada Sdn Bhd kerana ada rebate. Tapi tunggu 1 Julai lah. So, tapi boleh contact Puan Amira sekarang untuk bersedia. Tapi bila kita boleh INCOP 1 Julai baru boleh INCOP kan? Tu, tapi kalau nak jumpa Company Secretary sekarang pun tak ada masalah, dapatkan advice dulu, belajar dulu apa yang dia perlu, dia sediakan dokumen ke apa ke waktu-waktu ni lah. So 1 Julai terus dia minta Company Secretary buat name search, terus tubuhkan syarikat 1 Julai tu. Tak adalah 1 Julai baru nak cari Company Secretary ataupun pergi ke firma-firma yang dekat tu baru nak start. So sekarang dah boleh start dah untuk dapatkan dokumen yang diperlukan. Okay. Dan maybe mungkin ada yang ini general lah, I think mungkin tak ramai yang tahu lagi. Akta baru Akta Syarikat membolehkan seorang pemegang saham, seorang director. Maksudnya jika anda berniaga seorang-seorang pun anda still boleh Sdn Bhd. Betul. Bila Sdn Bhd ni banyaklah kelebihannya, mungkin kita akan kongsi sesi lain lah. Tax kurang, cukai kurang, lepas tu sekarang anda ada rebate lagi. So banyak kelebihannya. Dan bab situ saya menggalakkan lah yang mana enterprise perkongsian beralih kepada Sdn Bhd supaya banyak nantilah kelebihan tu nanti kita kongsi masa lain lah. Betul, panjang tu nak cerita. Itu sudah macam topik lain kan. So rasa itu saja daripada kami. Terima kasih sekali lagi Puan Siti Amira kerana meluangkan masa dan berkongsi dengan kami mengenai 4 perkara yang perlu dibuat selepas pendaftaran syarikat. Kerana saya sendiri pun baru tahu banyak benda yang dikongsikan oleh Puan Siti Amira. So Puan Siti Amira berkongsi phone number beliau, jika ada soalan apa-apa boleh tanya kepada beliau, nombor di bawah. Okey, sekali lagi terima kasih Puan Siti Amira. Terima kasih kepada pendengar dan penonton kami. Jika ada apa-apa soalan boleh contact Puan Siti Amira dan boleh contact kami juga di Amico Sharing Associates. Jadi terima kasih.
jika ada apa-apa perkara mengenai setiausaha syarikat, topik yang mungkin anda nak tahu lebih, tolong komen dan mungkin saya akan bincangkan bersama Mira, kita mungkin akan buat satu sesi bergantung kepada topik-topik yang ditadangkan. Okay? Boleh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat bekerja semua. Thank you.